Eh, Assalamualaikum sahabat. Dah selawat ke belum? Baiklah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam menjulang kegemilangan Batu Lintang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis, barisan para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin-hadirin para pendengar sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaannya dapat kita berhimpun pada hari yang sungguh mulia ini. Sebelum itu izinkan saya memberi sepatah serangkap pantun. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua kabik patik kemari. Bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai serta menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini yang bertajuk Akhlak Mulia Golongan Muda Berjaya. Saudara dan saudari, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, moleklah kita berkenalan terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Zarif Iman bin Zahrul Husma dan berasal dari Bandar Baru Bangi Selangor. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada motif utama kita. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menakrifkan tajuk syarahan saya pada hari ini. Akhlak, iaitu akhlak merupakan peradaban atau personaliti bagi seseorang Muslim untuk memperkenalkan siapakah diri mereka sama ada baik atau buruk. Akhlak memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita dalam mempamerkan tingkah laku seseorang. Definisi akhlak menurut bahasa ialah yang berasal daripada perkataan khuluq, yang bermaksud perilaku. Perilaku, perangai atau tabiat. Manakala dari segi istilah menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal terlebih dahulu. Ini membawa maksud akhlak adalah sesuatu tindakan secara spontan yang datang dari jiwa manusia yang tidak memerlukan pemikiran ataupun yang tidak memerlukan sesuatu tindakan secara spontan yang datang dari jiwa manusia yang tidak diriwayatkan dalam hadis, yang tidak memerlukan daya pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindakan, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Perkataan remaja merujuk kepada golongan manusia yang berusia 10 hingga 19 tahun. Perkataan remaja berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan kemahiran, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat remaja. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik, termasuklah perubahan jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Akibat daripada itu, orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil dan sentiasa bermasalah. Saudara dan saudari sekalian, izinkan saya menyentuh tentang isu keruntuhan akhlak di kalangan remaja, iaitu punca berlakunya keruntuhan akhlak di dalam kalangan remaja ini. Yang pertama, bermula daripada keluarga yang bermasalah. Beberapa faktor dan punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja Islam adalah bermula daripada keluarga. Pembawaan keluarga adalah faktor terbesar yang menyumbang kepada peningkatan dalam permasalahan akhlak kerana remaja terdorong untuk melakukan perkara yang berada di luar landasan Islam dan seperti terlibat dengan aktiviti perzinaan,
Kurangnya penekanan agama yang berpunca daripada kejahilan ibu bapa menyebabkan remaja mudah terpedaya dengan gejala yang tidak disihat. Ajaran ilmu kerohanian seperti mengenal Tuhan, siapakah diri kita sebagai hambanya dan tanggungjawab kita di muka bumi ini. Cara bertoleransi sesama manusia, cara menghormati orang yang lebih dewasa dan guru-guru adab sopan santun yang disemai dan pendidikan akhlak yang mulia sering diabaikan, sedangkan menurut kajian Michel 1989 menyatakan bahawa ajaran agama boleh dijadikan pelita ataupun satu regangan moral dalam diri remaja agar mereka dapat berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara yang tidak bermoral. Selain itu, hal ini turut berlaku disebabkan oleh keruntuhan sesebuah institusi keluarga yang melanda ke atas diri seseorang remaja. Individu ini berasa tertekan dengan persekitaran keluarga yang kucar-kacir dan tidak terurus. Oleh itu, mereka menikmati keseronokan di luar untuk melepaskan stres yang dihadapi, namun dengan cara salah dan terpesong. Mereka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti penagihan dadah, jenayah seperti lumba haram. Mereka tidak merasa gentar kerana ibu bapa mereka tidak mengawal aktiviti keseharian mereka. Mereka bebas untuk melakukan apa-apa sahaja untuk memuaskan hati mereka tanpa ada sesiapa pun yang menghalang mereka. Tambahan pula, didikan agama dan nilai-nilai murni tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini. Hal ini disebabkan ibu bapa terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi dan kedudukan sehinggakan mereka alpa terhadap perihal anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka tidak mendapatkan didikan agama yang secukupnya oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Hal yang demikian menyebabkan mereka berperilaku negatif tanpa berfikir panjang. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua pula ialah pengaruh media massa. Pada era globalisasi ini, media sosial berperanan penting dan menjadi tarikan utama dalam kehidupan masyarakat. Namun, impak penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar tanpa kawalan atau secara bebas akan memberi kesan negatif terhadap keruntuhan akhlak. Antaranya ialah penggunaan kata sesat, keganasan dan pornografik, ikutan fashion yang menjolok mata, hubungan silaturahim semakin renggang serta hilang tumpuan semasa belajar. Penyalahgunaan media sosial merupakan punca keruntuhan akhlak di kalangan pelajar hari ini. Antara kesan utama adalah pelajar mudah terikut dengan perkara yang melalaikan serta mengikut budaya barat untuk keseronokan semata-mata. Tambahan lagi, dengan kepelbagaian media sosial elektronik seperti perkakasan gadget yang dibekalkan dengan kemudahan internet tanpa had, secara tidak langsung memberi impak yang besar kepada akhlak pelajar. Hasilnya berlaku perubahan budaya asing melalui pelbagai rancangan Yahudi yang berusaha untuk merosakkan akhlak dan gaya hidup generasi muda pada hari ini agar hidup dalam budaya hedonism dan humanism bagi memenuhi keseronokan tanpa matlamat di masa hadapan. Budaya humanism ini menyebabkan para pelajar banyak membuang masa dengan permainan atas talian seperti PUBG, Dota dan sebagainya. Malah pelajar juga mudah terikut dengan trend budaya barat seperti budaya yang dibawa dalam industri perfilman dan muzik. Yang mana unsur-unsur humanism ditonjolkan seperti filem yang diadaptasi daripada komik-komik yang memperlihatkan kehebatan manusia melangkaui kekuasaan Allah. Saudara dan saudari sekalian, setiap isu atau masalah yang berlaku pasti ada solusinya. Jadi saya akan melontarkan pula cara atau solusi bagaimana untuk membendung isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah dengan bermula daripada ibu bapa mereka sendiri, iaitu peranan ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi, ibarat pepatah melentur buluh biarlah lari rebungnya. Selain itu, ibu bapa perlu menjadikan anak-anak mereka, diri mereka sebagai contoh terbaik untuk anak-anak mereka agar anak-anak mereka dapat menjadikan ibu bapa sebagai role model kepada anak-anak.
Di samping itu, mereka juga perlu memberikan didikan agama yang sempurna bagi mengelakkan anak-anak terjebak dalam gejala negatif, iaitu aktiviti yang tidak bermoral dan budaya kuning seperti black metal, punk, penyalahgunaan dadah, kes membuang bayi dan lain-lain. Ibu bapa berperanan untuk membentuk generasi muda sekarang yang terdedah kepada gejala negatif luar kawalan yang boleh mendatangkan kemudaratan yang serius kepada mereka dan institusi keluarga. Ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai dan etika untuk menguruskan masa dengan baik. Mereka harus memberikan perangsang dan galakan kepada anak-anak untuk berjaya seperti menyokong dalam pelajaran anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menyekat kebebasan anak dan anak-anak dalam pergaulan, iaitu antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, ibu bapa perlu meluangkan banyak masa untuk anak-anak, terutamanya pada hujung minggu, dan beriadah bersama-sama. Para hadirin yang dihormati, sebagai ibu bapa, janganlah terlalu taksub dengan dunia pekerjaan sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Ibu bapa juga harus sentiasa berada di sisi anak-anak mereka ketika anak-anak berada dalam kesusahan dan menjadikan rakan atau pendengar yang setia untuk mendengar dan berkongsi segala masalah yang dihadapi anak-anak. Saudara dan saudari sekalian, akhir kalam, saudari dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal di atas setiap kepimpinannya atau setiap apa yang kamu lakukan. Maka, adakah kita bersedia jika disoal oleh Allah kelak? Tepuk dada, tanya iman. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya akan ungkapkan serangkap pantun. Masa itu datang dan pergi, segera diisi untuk manfaat. Tahapkan akhlak yang paling tinggi, memperingat manusia kepada akhirat. Sekian itu sahaja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. 10 jari saya susunkan, mohon kemaafan jika tersalah tutur bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.